Hai hampa, Cik Syirah kat sini. Cik Syirah adalah orang yang sentiasa yakin dan percaya bila kita ada ilmu yang betul dalam pendidikan kulit, takkan mudah untuk orang game kita bila kita nak beli skincare. Sebelum tu hampa subscribe dulu channel ni, tekan butang loceng untuk pastikan hampa sentiasa up to date dengan Cik Syirah. Okey, dalam video kali ni Cik Syirah akan review bongkar Safi Sensitive Care Gel to Foam Cleanser. Adakah cleanser ni best untuk acne skin ataupun sensitive skin? Adakah cleanser ni dipertikai bahan-bahan yang ada dalam ni? Ataupun tekstur cleanser ni sesuai untuk siapa? So, jom kita tengok. Okay, first kali kita nak tengok apa yang produk ni claim dalam produk dia. Dia kata, produk ni soap free, maksudnya sabun free, maksudnya tak ada sabun. Dia mild and pH balance gel to foam cleanser. Formulation gentle, cleanse, white, soothe and control, oil for fresh and matte radiant skin. Maksudnya cleanser ni dia gentle, dia bantu untuk soothe, menenangkan kulit kita, dan dalam masa yang sama dia control oil pada kulit kita. Okay, ingredient yang best pertama yang ada dalam ni, dia ada Cocamidopropyl Propyl Betaine, iaitu sejenis gentle cleansing agent. Gentle cleansing agent ni apa? Gentle cleansing agent ni adalah bahan yang membersihkan kulit kita daripada kekotoran dan dibersihkan dengan cara yang lembut. Maksudnya dia tak buatkan kulit kita jadi kering, jadi ketat ataupun jadi macam tegang lepas kita cuci muka. Ingredient best yang kedua yang ada dalam ni, dia ada sodium Cocamfocate. Ingredient ni berfungsi sebagai gentle cleansing agent. Macam tadi, maksudnya dia bersihkan kulit kita dengan secara gentle, lembut pada kulit kita. Juga dalam ni dia ada niacinamide. Niacinamide adalah bahan yang bantu untuk jaga skin barrier kita, perbaiki tekstur kulit kita, buatkan liang pori kita kecil. Tapi niacinamide ni dia sangat berkesan bila kita pakai dalam produk yang leave on product. Leave on product ni adalah produk yang kita kena pakai semalaman ataupun seharian. Contoh kalau macam cleanser ni kita pakai, lepas tu kita cuci. So macam ingredient tu sekadar macam just untuk menyedapkan, kata produk ni best lah. Tapi kalau niacinamide ni Cik Syirah sangat cadangkan kalau hampa nak pakai, jangan cari dalam bentuk cleanser, cari dalam bentuk moisturizer ke, serum ke, ataupun produk yang kita pakai kita tak payah cuci. Itu niacinamide lah. Tapi dalam ni dia ada niacinamide, ingredient tu adalah ingredient yang bagus. Cuma dia kurang efektif pakai niacinamide dalam produk wash off product. Juga dalam ni dia ada alpha glucan oligosaccharide yang berfungsi menjaga kita punya microbiome ataupun skin barrier kita untuk protect kulit kita daripada kerosakan luar yang menyebabkan kulit kita rosak. Dan juga dalam ni dia ada salicylic acid. Salicylic acid adalah sejenis exfoliator yang bantu untuk remove sel kulit mati. So dalam ni kita boleh katakan dia adalah sejenis cleanser yang dia 2-in-1, boleh exfoliate kulit. Tapi kita tak boleh expect exfoliation yang ada dalam cleanser macam ni, dia adalah exfoliation yang sangat efektif. Macam mana kita pakai dalam bentuk leave on product ataupun kita pakai dalam bentuk exfoliator liquid. Sebab dia ni fungsi utama dia, produk ni fungsi utama dia adalah untuk membersihkan kulit saja. Jadi bahan-bahan yang best tu sepatutnya kalau hampa nak guna dan dapat impact yang betul-betul efektif, hampa kena pakai dalam bentuk leave on product ataupun hampa kena pakai dalam bentuk macam betul-betul fungsi produk tu adalah untuk exfoliator. Juga dalam ni dia ada aloe vera. Aloe vera adalah bahan yang bantu untuk soothe kulit kita dan juga hydrate kulit kita. Dan juga dalam ni dia ada lactobacillus. Lactobacillus adalah bahan yang bantu untuk menjaga skin microbiome kita. Dan juga dalam cleanser ni ada beberapa bahan yang dipertikai yang Cik Syirah tak berapa berkenan, iaitu sodium lauryl ether sulfate, iaitu SLS. Dia bukanlah SLS, tapi dia adalah kategori SLS. SLS ni adalah bahan yang berpotensi untuk mengeringkan kulit kita. Terutama orang yang kulit kering memang tak sesuai pakai cleanser ni, ataupun orang yang kulit dehydrated memang tak sesuai pakai cleanser ni. Tapi kalau orang yang kulit berminyak, maybe sesuai. Tapi tengok pada penerimaan kulit masing-masing. Kadang orang yang kulit berminyak pun dia pakai sesuai, tapi bila cuci muka dia jadi more tu terlalu kering. So tak boleh juga. So tengok pada penerimaan kulit masing-masing. Okey, dalam ni juga dia ada satu ingredient yang nama dia Cocamide Methyl MEA. Bahan ni dikategorikan sebagai bad ingredient, tapi kita tengok dulu apa explanation dia. Explanation ni Cik Syirah rujuk dekat Paula Choice punya website. Cocamide boleh bertindak balas dengan bahan lain untuk membentuk bahan berbahaya yang dikenali sebagai nitrosamin. Menurut Lembaga Kajian Bahan Kosmetik CIR,
untuk mengelakkan pembentukan nitrosamin yang mungkin memudaratkan. Bahan-bahan ini tidak boleh digunakan dalam kosmetik dan produk penjagaan diri yang mengandungi ejen nitrosetting. Maksudnya bahan ni dia tidak boleh digunakan dalam satu produk yang ada nitrosetting. Maksudnya dia tak boleh formulation produk tu dia ada campur dengan nitrosetting ni. Cocamide dengan nitrosetting ni maksudnya dia akan membentuk satu bahan yang berbahaya. Dan dia kata kat sini, panel pakar CIR membuat kesimpulan. CIR ni adalah lembaga kajian bahan kosmetik. Membuat kesimpulan bahawa Cocamide adalah selamat seperti yang digunakan dalam produk bilas. Okey, so selamatlah. So produk ni dipertikai sebab dia ada isu. So Cik Syirah bagi tahulah apa isu dia. Tapi mereka buat kesimpulan ingredient ni adalah selamat bila dipakai dalam produk yang bilas. Maksudnya kita pakai, kita cuci. Macam cleanser lah kan. Lepas kita pakai, kita cuci. Dan selamat pada kepekatan kurang daripada ataupun sama dengan 10% dalam leave-on produk. So, ingredient dalam ni adalah ingredient yang macam dia ada kontroversi. Dia tidaklah, betul lah dia dipertikai. Cuma dia ada kontroversi. Kontroversi dia kalau bahan ni dicampur dengan satu bahan lain dalam formulation tu ada nitrosim apa tau, dia akan membentuk satu bahan yang berbahaya. Tapi pakar kajian kosmetik dia dah buat kesimpulan bahan ni still okay untuk digunakan kalau dia dalam wash off product. Juga ada satu bahan yang dipertikai dalam ni, dia ada citric acid. Citric acid adalah bahan yang berfungsi sebagai exfoliation kalau dia digunakan dalam percentage yang tinggi, dan juga dia ada potensi sensitizekan kulit kita. Maksudnya citric acid ni dia datang daripada buah yang namanya citrus. Citrus ni adalah sejenis bahan yang ada potensi sensitize kerana dia ada komponen fragrance dalam tu. So setengah orang dia boleh sensitif dengan bahan ni, dan sesetengah orang dia okey dengan bahan ni. So tak ada masalah untuk hampa nak pakai sebab dia cuma adalah wash off product. So wash off product ni kita tak pakai lama sebab kita lepas kita cuci muka terus kita bersihkan. So dia tak stay lama kat kulit kita. So dia tak ada masalah untuk isu dia boleh sensitifkan kulit kita. Cuma Cik Syirah tetap nak bagi tahu hampa, kalau sesetengah orang dia ada tahap yang dia sentuh sikit, kulit dia sentuh sikit satu bahan yang tak okey, terus tak okey. So itu yang Cik Syirah bagi tahu. Kalau kulit hampa yang jenis macam tu, better elakkan. Tapi kalau kulit hampa jenis yang macam okey, jenis yang macam boleh tolerate dengan bahan-bahan yang macam tu, terutama dalam wash off product, still okey untuk hampa pakai. Okey, secara kesimpulannya apa yang Cik Syirah boleh simpulkan tentang produk ni, dia ada bahan yang bagus, dia ada gentle cleanser, cuma dia punya formulation dia more tu untuk benar-benar membersihkan oil pada kulit kita. Maksudnya membersihkan sebum dan minyak berlebihan pada kulit kita. Dia tak sesuai untuk orang yang kulit kering, tapi dia mungkin sesuai untuk orang yang kulit berminyak, kulit kombinasi. Okey, dua kulit tu je. Dan juga depends pada penerimaan kulit orang tu. Kalau orang tu kulit jenis yang sensitif, better elakkan. Tapi kalau orang tu kulit yang boleh tolerate dengan bahan-bahan yang ada dalam ni, still boleh pakai. So adakah my best list produk ni? Not my best list, tapi still okay untuk orang yang boleh tolerate dengan bahan-bahan yang ada dalam ni. So itu saja pada Cik Syirah. Kalau hampa ada pertanyaan, persoalan dan kekeliruan, hampa boleh komen kat bawah. Nanti Cik Syirah akan tengok. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.